أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan bersiaran untuk edisi yang keseterusnya. Dan insya-Allah pada malam ini kita ingin membicarakan satu topik yang ringkas dan santai, iaitu satu topik yang bertajuk teknik membaca ataupun dalam bahasa Inggeris disebut reading technique. Sebenarnya tuan-tuan, proses membaca ini adalah merupakan satu proses yang bersifat kompleks, di mana proses pembacaan ini ialah sebenarnya salah satu bentuk komunikasi di antara seseorang pembaca, termasuklah saya sebagai pembaca ataupun tuan-tuan sebagai pembaca, dengan penulis. Ini membawa makna kepada kita bila kita membaca sesuatu hasil karya yang ditulis oleh seseorang penulis. Tidak kiralah bentuk genre bahan bacaan yang kita pilih atau kita baca, sama ada bahan bacaan yang bersifat berat, bahan bacaan bersifat sederhana ataupun ringan. Sebenarnya proses yang kita lalui sewaktu kita membaca adalah merupakan satu komunikasi di antara kita dengan penulis. Baik, ini juga boleh berlaku konteks bahan bacaan yang ditulis itu berkemungkinan penulisnya masih hidup lagi semasa dan sezaman dengan kita, atau mungkin kita membaca hasil karya seseorang yang sudah lama meninggalkan kita sejak zaman berzaman. Contohnya macam hasil karya-karya ulama Islam yang silam dan sebagainya. Baik, bila menyentuh tentang teknik bacaan, kebiasaannya secara umum ada dua jenis teknik bacaan. Yang pertama ialah teknik bacaan secara cepat, yang kita panggil sebagai fast reading technique, dan yang kedua ialah teknik bacaan perlahan, yang mana teknik bacaan perlahan ini biasanya lebih bersifat kritis. Baik, kita pergi kepada yang pertama. Yang pertama ialah teknik bacaan cepat ataupun teknik bacaan pantas, yang kita panggil sebagai fast reading technique. Biasanya antara dua teknik yang popular dalam bahagian ini, pertama disebut sebagai teknik luncuran, yang dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai skimming. Manakala yang kedua kita panggil teknik imbasan, yang dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai scanning. Baik, setiap orang ataupun individu bila dia membaca pastinya ada perbezaan di antara seseorang dengan seseorang yang lain mengikut kondisi dan suasana. Sebagai contoh, bila kita sebut teknik salah satu daripada bacaan cepat tadi, iaitu teknik luncuran.
yang kita panggil sebagai skimming. Kebiasaannya untuk diri saya, bila saya akan menggunakan teknik bacaan secara luncuran ataupun diistilahkan skimming tadi. Biasanya kalau kita ke kedai buku ataupun toko-toko buku, biasanya kadang-kadang kalau kita rasa nak mencari bahan-bahan bacaan yang baru, itulah tempat yang kita tuju, kedai-kedai buku. Baik, bila kita pergi ke kedai-kedai buku, biasanya kita akan memilih jenis-jenis bacaan yang kita suka, jenis-jenis bacaan yang kita minati. Tetapi kita tak bolehlah nak baca daripada kulit ke kulit sebelum kita membeli buku tersebut. Jadi kebiasaannya, saya atau mungkin juga teknik ini digunakan oleh orang lain, iaitu membaca secara luncuran ataupun skimming. Jadi bagaimana bentuk teknik bacaan secara yang disebutkan? Biasanya bila kita melihat ke dalam buku tersebut, kita akan luncur ataupun skim. Terutama kita akan tengok bahagian muqaddimah ataupun kita sebut sebagai pengantar bagi buku tersebut. Kita baca secara sepintas lalu. Kemudian kita tengok pula prakata buku tersebut secara sepintas lalu, daftar buku tersebut, isi-isi kandungan buku tersebut, kemudian rumusan buku tersebut, rujukan indeks buku tersebut secara sepintas lalu. Jadi hasil daripada skimming tadi, sekurang-kurangnya kita dapat keumuman bagi sesebuah tema buku yang kita nak cari ataupun yang kita nak baca. Jadi sekiranya apa yang kita baca secara skimming tadi menepati cita rasa kita, bila melihat kepada bahagian-bahagian yang saya sebutkan tadi, kalau kita suka, maka kita akan membeli bahan bacaan tersebut. Kalau kita rasa tak berapa menarik, tak berapa minat, maka kita letak buku tu balik, teruskanlah kepada pemilihan buku-buku yang lain. Baik. Yang kedua ialah teknik scanning. Scanning ini biasanya saya akan gunakan, contohlah, situasi mungkin boleh berlaku. Jadi sebagai seorang ustaz, sebagai contoh, saya hampir setiap malam akan berkuliah ataupun berceramah di masjid-masjid. Kadang-kadang apa benda yang kita tidak boleh elak dalam diri kita ialah pengurusan masa. Jadi masa tu kadang-kadang kita tak boleh nak urus dengan baik. Contoh kita kata, waktu maghrib 7.30. Sekurang-kurangnya pukul 7 kita dah kena start kereta, kita kena dah start motor. Tiba-tiba pada waktu tu akibat masa kita yang terhad banyak kerja hari tu dah pukul 6. Jadi antara pukul 6 dan pukul 7 kita nak berlepas daripada rumah nak menuju ke masjid sebagai contoh. Jadi masa yang kita ada tu tak sepenuhnya sejam, antara jam 6 hingga 7 tu kita boleh gunakan sepenuhnya untuk memutalaah ataupun menelaah bahan bacaan yang akan kita sampaikan kepada jemaah-jemaah di masjid. Mungkin antara sejam tu kita nak mandilah, nak pakai bajulah, nak makanlah, nak minum petang ke. Mungkin masa kita ada antara 20 ke 30 minit. Jadi antara salah satu teknik yang saya guna pakai ialah scanning. Biasanya scanning ni kita perlu telaah ataupun merujuk sesuatu bahan yang memang kebanyakan persentage yang paling besar ialah menggunakan ilmu yang sedia ada. Jadi sebab masa kita dah lewat, masa kita dah terhad, kita akan ceramahkan ilmu yang sememangnya sudah menjadi persediaan bagi kita. Cuma bila scanning ni kita nak menambah dan bagaimana kita nak membentuk, menyusun dan mengatur. Biasanya scanning ini, contoh kita akan buka
kita akan mengabaikan perkara-perkara yang tidak perlu dan tidak penting. Biasanya teknik bacaan scanning ni, mata kita ni akan bersifat 4 arah. Satu dari atas ke bawah secara cepat, dari kiri ke kanan. Kita akan memilih fakta-fakta ataupun perkara-perkara yang menjadi keutamaan sahaja. Jadi tengok perenggan ni tak berapa penting, abaikan. Tengok perenggan ni tak berapa penting, abaikan. Tengok ni yang penting. Bila penting tu kita cuma scan saja untuk menambahkan ilmu ataupun pengetahuan sedia ada yang pengetahuan yang sedia ada pada diri kita sebelum itu. Okey, tu secara ringkas. Moga-moga dua teknik yang saya ceritakan secara ringkas ini dapat difahami dengan baik oleh tuan-tuan dan puan-puan. Baik, walaupun saya menyebut dua teknik dalam fast reading teknik ni, ada kadang-kadang kebiasaannya kita menggunakan teknik yang lain. Contoh, dua teknik ni termasuk teknik S kita panggil. S tu sebab pangkal huruf tu. Contoh skimming huruf S, scanning huruf S. Kadang-kadang saya menggunakan dua bentuk teknik S yang lain. Yang pertama ialah slurp. Slurp ni hirup lah. Hirup bahan bacaan tu, slurp. Kadang-kadang Slurpee 7-Eleven pun kita hirup juga. Baik, slurp ni kita baca ni, kita ambil sungguh-sungguh tanpa meninggalkan atau mengabaikan sesuatu pun. Maksudnya setiap muka surat tu kalau ada 3 perenggan, 3 perenggan tu sungguh-sungguh kita baca sebab kita nak dapatkan mungkin fakta, mungkin maklumat, mungkin informasi, mungkin pengetahuan baru. Kita baca, kita hirup. Kita baca, kita hirup. Bukan hirup tulisan tu, maksudnya kita mengambil manfaat ilmu daripada hasil tulisan atau bahan bacaan yang kita baca. Dan seterusnya S ialah summarize. Summarize ni dalam bahasa mudah meringkaskan. Yang ni biasa berlaku pada kebanyakan orang. Sebab kadang-kadang kita baca tu menghabiskan satu-satu buku tu mungkin beberapa jam. Kita baca buku ni 3 jam. Kita baca buku ni 6 jam. Kita baca buku ni kadang-kadang sehari suntuk baru habis pada muka surat yang terakhir. Pada muka surat terakhir baru habis. Tapi bila kita nak persembahkan atau ceritakan pada orang balik, kita guna teknik summarize tadi. Jadi kalau nak cerita balik sama dengan jumlah waktu yang kita baca, teruklah kan. Contoh kita habis sehari suntuk, lepas tu nak cerita balik pun orang nak dengar sehari suntuk, siapa yang nak dengar? Jadi kita pakai sistem summarize meringkaskan apa yang paling penting yang jadi tema dan tujuan hasil bacaan kita tadi untuk diceritakan kepada orang lain. Yang tu teknik bacaan cepat secara ringkas. Manakala teknik bacaan lambat yang kita panggil sebagai teknik bacaan yang bersifat kritis. Antara dua yang popular, bukan kata dua ni, banyak lagi teknik bacaan lain yang bersifat lambat dan perlahan. Antara yang pertama ialah teknik SQ3R. Siapakah yang membina teknik bacaan ni? Yang membina teknik bacaan ni ialah seorang lelaki yang bernama Robinson. Seingat saya, teknik bacaan ni dibina pada tahun 1961. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan teknik SQ3R? SQ3R ni, S tu merujuk kepada survey, Q merujuk kepada question, 3R tu, 3 menggunakan huruf R lah. R yang pertama read, R yang kedua receipt, R yang ketiga review. Kemudian teknik ini ditambah baik. Masih lagi mengekalkan orang yang sama iaitu Robinson, tapi ada seorang lagi yang bernama Thomas. Jadi teknik ini dibangunkan oleh dua orang iaitu Thomas and Robinson pada tahun 1972 seingat saya, dengan menambahkan satu lagi R, jadi nama baru SQ4R.
Samalah survey, Q question. 4 R tu yang pertama read, yang kedua ditambah R tu jadi 4 iaitu reflect. Jadi kalau asal 3 tadi read, receipt and review, jadi 4 R ni read, reflect, receipt and review. Baik, yang saya nak tekankan sebenarnya pada malam ini ialah teknik yang kedua daripada konteks bacaan perlahan atau bacaan bersifat kritis, iaitu teknik KWLH. KWLH. Apakah yang dimaksudkan melalui akronim 4 huruf abjadiah tersebut? K merujuk kepada no, manakala W merujuk kepada what, L merujuk kepada learn, dan H merujuk kepada how. Bahasa yang mudah, K no merujuk kepada ilmu pengetahuan ataupun maklumat ataupun informasi yang sedia ada yang dimiliki oleh kita. Jadi sebelum kita membaca satu-satu bahan bacaan, jadi kita nak pilih tajuk tertentu, genre bacaan tertentu, sekurang-kurangnya untuk tajuk dan buku bahan ilmiah yang kita nak baca, kita dah mempunyai sedikit sebanyak benda-benda tadilah. Ilmu, informasi, maklumat, fakta berkaitan dengan benda yang kita nak baca. Tu yang dimaksudkan dengan K tadi, knows. Yang kedua, merujuk kepada W, what's. What's ni, apa yang kita nak. Apa yang kita nak tahu, apa yang kita nak cari daripada hasil pembacaan kita. Jadi tujuan utama kita baca buku ni, apa yang kita nak. Kita baca buku ni, apa yang kita nak tahu. Itu secara ringkas. Manakala L ialah learn. Hasil dapatan ataupun apa yang boleh kita dapati dan kita pelajari daripada pembacaan, bahan bacaan ataupun buku tadi. Manakala yang terakhir, how. Bagaimana kita boleh menambah atau meningkatkan pengetahuan kita tentang apa yang kita nak tahu, kita nak cari, dan apa yang kita dapati dan kita boleh pelajari tadi. Bagaimana cara kita nak meningkatkan di sini, memperkembangkan hal tersebut. Jadi itulah secara ringkas menuju kepada K, W, L dan H. Untuk lebih memudahkan contoh, kita manusia ni, dia kadang-kadang dia tak dapat dipisahkan dengan dua benda. Pertama, ada individu-individu atau seseorang, dia membaca sesuatu bahan bacaan ni, memang dia nak mencari sesuatu ataupun nak menggali sesuatu ilmu pengetahuan daripada bahan bacaan yang dia baca. Memang dia baca tu niat nak cari benda ni. Memang dia baca tu niat nak dapatkan maklumat, informasi dan konten tertentu tentang benda tersebut. Baik, tetapi sebagai manusia kita tak akan terlepas daripada satu benda lain yang saya nak sebut, iaitu kita kadang-kadang terjumpa. Sebab ada perkataan ter di depan tu, semestinya biasanya keadaan ini berlaku secara tak tersengaja. Jadi kita terjumpa apa yang kita tak tahu. Kita terbaca sesuatu yang kita tak tahu. Okey. Kebiasaan manusia pasti akan melalui dua-dua keadaan ni. Pertama, memang kita baca buku ni, kita nak cari sesuatu yang kita nak faham, yang kita nak tahu. Jadi yang kedua tu kita ambil bacaan secara umum. Kita bukan memang niat nak cari sesuatu ilmu
nak tambah sesuatu ilmu, kita ambil saja bahan bacaan tertentu, majalah ke, bahan-bahan ringkas ke, kita pun baca. Tiba-tiba terjumpa, iaitu sesuatu yang kita tidak tahu. Fakta ni aku tak pernah jumpa, fakta ni aku tak pernah dengar. Kita bukan nak cari pun asalnya benda tu, tetapi hasil daripada bacaan secara tadi, jadi kita terjumpa atau mendapat ilmu yang baru. Dan kadang-kadang dua ini boleh digabungkan dalam satu masa ataupun satu kondisi. Sebagai contoh, untuk memudahkan tuan-tuan faham. Pertama, saya antara peminatlah tentang ilmu tafsir. Sebab saya mengajar kuliah di masjid-masjid, antaranya ialah berkenaan dengan tafsir Al-Quran. Baik, bila kita membaca tafsir sebagai contoh, bila kita nak mengajar, memang kita kena membaca. Kita nak mengajar orang lain, kita kena memutalaah. Kita kena buat homework. Apa yang kita nak persembahkan kepada orang, bukan boleh cakap biasa-biasa, bukan boleh cakap cincai-cincai. Jadi secara umumnya, bila kita ni nak mengajar tafsir, kita nak carilah tafsiran-tafsiran bagi ayat-ayat tertentu sebagai contoh. Jadi contohlah surah sekian-sekian, ayat sekian-sekian kita nak mengajar. Jadi kita akan buka buku-buku ataupun kitab-kitab tafsir hasil daripada karya ulama-ulama silam. Sebagai contoh, tafsir ni banyak jenis. Contoh antara yang terkenal, tafsir yang bersifat ummahat. Apakah tafsir yang bersifat ummahat? Contohnya tafsir Imam Tabari, tafsir Imam Qurtubi, tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir Imam Baghawi. Ini antara tafsir yang diklasifikasikan sebagai tafsir bersifat ummahat. Kalau kita nak tambah ilmu kita, kita kena cari tafsir yang bersifat ensiklopedia, yang dipanggil sebagai tafsir bersifat mausu'ah. Antara dua yang paling famous dan terkenal, satu ialah tafsir Ruhil Ma'ani, iaitu Imam Al-Alusi. Yang kedua, tafsir Mafatihul Ghaib, atau nama lain dia tafsir Kabir, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Baik, contoh kadang-kadang kita baca tu dalam konteks pertama yang saya sebut tadi, memang kita nak cari, nak dapatkan ilmu daripada benda yang memang kita nak. Jadi aku nak mengajak surah ni, ayat ni. Jadi aku sendiri pun nak tahu apakah tafsiran bagi ayat tersebut. Jadi kita bukalah jenis-jenis tafsir tadi. Bila kita buka, kita akan menemui tafsirannya. Jadi tafsir ni kata macam ni, tafsir ni pun kata macam ni lebih kurang, tafsir ni pun kata macam ni lebih kurang. Jadi kebiasaan secara umum, hasil tafsiran daripada tafsir-tafsir tadi, kita akan dapati lebih kurang saja dia punya tafsiran. Tu yang kita nak. Rupa-rupanya bila dah banyak berlaku kesepakatan atas riwayat-riwayat tersebut, kita ambil. Sebab itu yang kita nak tahu. Tetapi sebahagian tafsir tu bila kita baca, rupanya banyak lagi riwayat-riwayat dan kisah-kisah yang hampir 2-3 muka surat yang mungkin tidak kita dapati dan ketemui di dalam tafsir lain. Tafsir ni banyak lagi dia punya tafsiran, banyak lagi dia punya huraian, banyak lagi dia punya penjelasan. Yang tu sebenarnya kita tak mau. Tapi inilah berlaku juga dalam masa yang sama. Kita nak dah hak kita nak, tetapi kita terbaca apa yang kita tak tahu. Bila kita baca, ada riwayat lain ni. Aku tak pernah tengok riwayat ni, tak pernah jumpa riwayat ni, tak pernah dengar riwayat ni, tak pernah belajar dengan mana-mana guru riwayat ni. Jadi benda tersebut boleh berlaku. Tetapi condition ini tidak sama antara saya dengan orang lain. Apakah yang saya maksudkan tak sama? Mungkin yang saya jumpa tu betul-betul saya tak pernah tahu. Jadi itu boleh dianggap sebagai ilmu baru untuk saya. Tapi yang saya baru jumpa yang saya tak tahu tu, mungkin kalau dibandingkan dengan tuan-tuan, tuan-tuan dah lama tahu apa yang saya baru tahu. Saya baru tahu hari ni, tuan-tuan dah tahu apa yang saya baru tahu hari ni tu 10 tahun lepas.
Oh, hak ustaz baru jumpa, hak ustaz baru tahu tu 10 tahun dah saya tahu. 10 tahun dah saya belajar. 10 tahun dah guru saya duk ajak. Dan begitu juga sebaliknya. Apa yang jadi berkemungkinan, hak tuan-tuan baru tahu hari ni, saya dah 15 tahun lepas, saya dah tahu dah. Tu saya maksudkan tak sama condition dan suasana seseorang bila berhadapan dengan dua suasana tadi. Sama ada kita nak mendapatkan apa yang kita nak sebenarnya dan kita terjumpa sesuatu yang baru. Baik, bila sebut KWLH tadi, saya ambil contoh mudah lah nak bagi kefahaman. Contohlah kita kata, secara umum kita nak belajar tentang imam mazhab kita, iaitu Imam Syafi'i lah sebagai contoh. Jadi, kita akan buka satu buku, contohlah ni, Sejarah Perkembangan Mazhab. Jadi, dalam buku Sejarah Perkembangan Mazhab ni, perkara yang paling penting sekali, hak kita kata pada huruf K tadi, ialah kita dah ada ilmu pengetahuan sedia ada. Sekurang-kurangnya, apakah yang dimaksudkan atau didefinisikan sebagai mazhab tu, ada dah dengan kita. Mazhab-mazhab selain mazhab imam yang kita nak belajar ni, juga kita ketahui. Contohnya, sebelum nak baca buku ni, kita dah tahu selain pada mazhab Imam Syafi'i, ada mazhab Imam Hanafi, ada mazhab Imam Maliki, ada mazhab Imam Hambali. Tu antara contoh lah yang boleh kita kaitkan tentang huruf K, pengetahuan sedia ada kita. Manakala bila kita pergi kepada step yang kedua, apa yang kita nak tahu? Yang kita nak tahu ialah tentang sejarah hidup Imam Syafi'i sebagai contoh. Kita nak tengok permulaan kelahiran dia di mana, tarikh lahir dia bila, bapak dia nama apa, mak dia nama apa, dia belajar daripada mana, pergi ke mana, marhalah-marhalah perjalanan dia dalam menuntut ilmu. Contoh yang kita nak tahu, dia pergi belajar di mana. Jadi bila kita baca tadi, kita akan jumpa sekurang-kurang ada 6 marhalah perjalanan pencarian ilmu Imam Syafi'i. Bermula daripada Mekah, marhalah kedua dia pergi ke Yaman sebagai contoh, marhalah ketiga dia pergi ke Baghdad, marhalah keempat dia kembali ke Mekah, marhalah kelima dia kembali ke Baghdad, dan marhalah keenam dia berhijrah ke Mesir. Hak tu yang poin yang kita nak, ni rupa-rupanya. Jadi kita dapat penambahan ilmu daripada bahan bacaan tadi. Tetapi kita juga akan dapati apa yang kita boleh pelajari pada konteks yang ketiga tu. Walaupun tu yang kita nak, tetapi bila baca sejarah seseorang tokoh, biografi seorang tokoh, pasti kita akan bertemu dengan sesuatu benda dalam konteks hak tadi tu. Terbaca apa yang kita tak tahu. Kita nak cari-cari sejarah perjalanan pencarian ilmu saja. Pasti bila cari ilmu, dia cari ilmu tu dengan seorang tokoh, dengan seorang guru. Maksudnya bukan seorang guru dia, tapi nak cakap tu bila nak cari ilmu, mesti manusia lain yang bersifat tokoh ilmuwan pada masa tu. Baik, bila hal demikian berlaku, kita akan dapatlah apa yang sebenar bukan jadi tujuan. Jadi bila dia duduk di Hijaz sebagai contoh, siapa guru-guru dia ni waktu dia duduk di Mekah? Contoh antara yang terkenal guru dia, kita jumpa, rupanya guru dia. Contoh, Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid Az-Zanji, imam pengasas dan pendiri mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas sendiri. Kemudian bila dia pergi pula ke Baghdad sebagai contoh, ke kawasan Iraq, siapa guru dia? Kita akan jumpa guru-guru dia seperti Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani ni antara salah seorang dua murid Imam Abu Hanifah yang popular. Seorang lagi ialah Abu Yusuf. Jadi walaupun mereka ni, salah seorang tu Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani tu adalah murid Imam Abu Hanifah, tetapi di kemudian hari dia menjadi guru kepada Imam Syafi'i. Siapa lagi guru dia? Antara di Iraq, Waqi' bin Jarrah, guru Imam Syafi'i. Ismail bin Ibrahim Al-Basri, guru Imam Syafi'i. Abdul Wahab
guru Imam Asy-Syafi'i. Kemudian bila ada guru, mesti ada murid. Walaupun asalnya kita tak mau tahu tentang benda tu, kita perlu tengok, murid-murid dia di Baghdad, contoh siapa? Contoh antara yang terkenal, Abu Sur Al-Kalbi, ada Abu Ali Al-Karabisi, ada Al-Hasan Az-Za'farani. Kemudian murid dia di Mesir, imam besar seperti Imam Buaiti, Imam Muzani, Imam Abu Rabi' Al-Muradi dan sebagainya. Yang tu ialah yang ketiga, yang bukan jadi tujuan asal kita, tapi kita dapat pelajari dan dapat ambil sesuatu. Jadi bila kita tengok benda tu, kita nak tahu yang lebih. Contoh terhad limitation buku tu cerita macam tu saja. Jadi yang keempat how tu bagaimana dia nak memperkembangkan, menambahkan lagi. Apa lagi yang boleh aku dapati daripada buku-buku, kitab-kitab lain, bahan-bahan bacaan lain mengenai Imam Syafi'i. Contoh konteks yang kita cerita tadi secara ringkas, perjalanan pencarian ilmu, guru dia, murid dia mungkin terhad di situ, tapi kita nak tahu lagi. Bila nak tahu lagi, mungkin bacaan lain kita jumpa hasil-hasil karya fenomenal dia. Jadi kita akan jumpa, rupanya Imam Syafi'i mengarang kitab Al-Hujjah, Imam Syafi'i mengarang kitab Ar-Risalah, kemudian kitab terkenal dia Al-Musnad Imam Syafi'i dan kitab-kitab yang lain sebagai contoh, dan banyak lagi ilmu-ilmu. Sewaktu dia bersosial dan berinteraksi dengan guru dan murid dia, pasti ada kisah-kisah yang menarik. Contohnya bila kita baca satu kitab yang bertajuk Manaqib Imam Syafi'i, banyak kisah-kisah menarik yang kita boleh dapati daripada kitab tersebut. Jadi secara ringkas, itulah yang kita nak sebutkan antara teknik-teknik bacaan yang ada, yang jadi tumpuan yang kita nak bicarakan ialah teknik KWLH tadi. Mudah-mudahan walaupun saya bicarakan secara santai, secara ringkas, kita akan sama-sama dapat mempelajari dan mengambil manfaat daripada hal tersebut untuk diguna pakai ataupun diamalkan dalam kehidupan kita. Walau bagaimanapun, teknik-teknik yang disebutkan dan dipersembahkan dalam video kali ini adalah bersifat umum. Baki lagi, bila kita atau seseorang nak menggunakannya, pilihlah teknik-teknik yang bersesuaian mengikut kondisi dan keadaan masing-masing. Jadi sebelum kita berakhir, jangan lupa tekan butang like, butang share dan butang subscribe. Dan saya dahului dengan ucapan selamat malam. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.